Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Siti Alwalia binti Mansur. Kami kumpulan 2 ingin membentangkan tentang tajuk tugasan kita iaitu bersatu hati untuk melahirkan Malaysia maju. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Janani Anak Perempuan Shankar dengan ahli kumpulan saya T. Wejian, Tuan Aziz Hazrai, V. Ranud Anak Perempuan Echan, Sabaria binti Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabaraya binti Mudamin, nomor metrik 285319. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan pengenalan bagi tugasan kumpulan kami. Menurut sumber yang kami dapati, perpaduan mempunyai pelbagai makna. Antaranya, perpaduan merupakan proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta akan tanah air. Selain itu, perpaduan juga merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan sesebuah negara. Konsep ini dapat diringkaskan dengan menyatupadukan semua masyarakat sesebuah negara akan melahirkan negara yang maju. Bagi membina perpaduan dalam negara Malaysia bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Tambahan pula, negara Malaysia mempunyai pelbagai rakyat yang berbilang kaum. Contohnya, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Setiap kaum juga mempunyai adat resam yang pelbagai. Keadaan bertambah sukar apabila sistem persekolahan di Malaysia masa kini tidak menunjukkan perpaduan yang kukuh. Hal ini kerana terdapat beberapa jenis persekolahan yang mengikut bangsa, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India. Hal ini dapat disimpulkan sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan sebuah masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Wirana Arpupuan Ijian, pemagang nombor metrik 285265. Saya akan membentangkan manfaat perpaduan kaum terhadap negara maju. Semangat perpaduan kaum adalah asas yang paling signifikan kepada pembinaan negara bangsa dan harus dipupuk amalannya sebagai benteng untuk membina negara maju. Perpaduan kaum mendatangkan pelbagai manfaat, antaranya menjamin keamanan dan keselamatan negara. Hal ini kerana perpaduan dan persefahaman antara kaum dapat mengurangkan prasangka buruk yang akan mencetus isu-isu sensitif kaum dalam soal hak, warna kulit, kepercayaan, agama dan budaya. Tanpa perpaduan kaum yang unggul, percanggahan dan pertegalahan antara kaum mudah berlaku seperti mana yang termaktub dalam peristiwa 13 Mei 1969. Oleh itu, perpaduan kaum amat penting bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara yang merupakan elemen penting dalam membina negara bangsa yang maju. Selain itu, kestabilan dari segi politik dan ekonomi negara juga dapat diwujudkan melalui perpaduan yang teguh. Hal ini kerana semangat penerimaan dan rasa hormat yang tinggi sesama kaum mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing sama ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Sistem politik yang aman dan ekonomi negara yang berkembang hasil daripada persepaduan ini secara tidak langsung menjadi tonggak kepada pembinaan negara maju. Secara ringkasnya, kewujudan perpaduan yang harmonis secara berterusan di Malaysia akan menjadi elemen penting kepada pembentukan negara bangsa yang maju pada masa kelak. Selamat sejahtera, nama saya Janani Anak Perempuan Shankar, nombor metrik 285341. Dari segi latar belakang dalam pembentukan Malaysia merupakan, seperti kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan juga India. Setiap kaum mempunyai identiti dan latar belakang masing-masing. Sistem kolonisasi yang mutlak telah menjadi asas bagi pembentukan masyarakat majmuk berbilang kaum di Malaysia pada abad ke-19. Keadaan ini telah menyebabkan masyarakat tanah Melayu terdiri daripada berbilang kaum. Sebagai contoh, dari segi latar belakang kaum Melayu, mereka bertinggal di sesi perkampungan dan juga menampung bekalan beras di tanah Melayu. Dari segi kegiatan aktiviti sosial, mereka juga bekerja sebagai petani, penternak, nelayan dan juga memungut hasil hutan. Dari segi latar belakang masyarakat Cina, mereka biasanya berada di kawasan perbandaran. Kedatangan buruh dari Cina secara besar-besaran bermula sejak dari awal ke abad ke-19. Kebanyakannya berasal daripada wilayah
selatan China iaitu Fungkin, Kuangtun dan juga Guangxi. Orang Cina ni dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangchu dengan menggunakan surat kebenaran yang dipanggil sebagai surat sungai. Pada akhir abad ke-19 dan juga 20, penjajah British mendapati India sebagai tempat mendapatkan buruh-buruh yang murah, patut dan juga senang dikawal. Sistem yang paling popular dalam usaha membawa usaha-usaha buruh India ialah sistem Kangani. Namun, sistem ini dihapuskan pada tahun 1938. Selamat sejahtera Dr. Awalia Mansor. Nama saya Ati Wei Sian dan matrik sama saya lah 285192. Dan saya sekarang akan membentangkan tentang langkah yang diambil untuk memupuk persatuan nasional di Malaysia. Langkah yang pertama ialah mewujudkan integrasi nasional di semua kaum yang bertujuan untuk mewujudkan identiti nasional, bahasa kebangsaan, rukun negara, undang-undang, dan sistem pendidikan sama menambahkan semangat persatuan semua kaum. Langkah yang kedua ialah membentuk berbagai dasar dalam mengukuhkan persatuan nasional. Contoh dasar seperti dasar kebutuhan kebangsaan, dasar pembangunan nasional, dasar ekonomi baru, dasar sukan negara yang memainkan peranan yang penting. Langkah yang ketiga ialah merayakan perayaan bersama-sama. Contoh, semua kaum boleh mengadakan rumah terbuka sepenuhnya hari perayaan masing-masing dan boleh menjemput kawan mereka yang berlain kaum untuk merayakan bersama-sama. Langkah yang terakhir ialah mewujudkan undang-undang kebangsaan untuk menjamin keamanan negara dan menjaga kebajikan semua orang. Harapan utama Malaysia ialah menjadi sebuah negara maju dan berbagai langkah telah diambil untuk mencapai matlamat ini. Negara maju ialah sebuah negara yang menikmati tahap pembangunan yang tinggi dan semua rakyat dapat menikmati tahap kehidupan yang berkualiti. Wawasan 20 telah dilancarkan dan bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020. Tetapi disebabkan rancangan ini tidak boleh dicapai. Oleh itu, wawasan kemakmuran bersama 2030 telah diperkenalkan sebagai pergantian bagi wawasan 2020. Wawasan 2030 mempunyai maklumat yang sama tetapi lebih terperinci dan mengikut kesesuaian masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Haziq Azrai bin Tuan Hazli. Nombor matrik saya 289951. Baik, kita lihat kepada faktor berlakunya perpaduan. Ianya berlaku seawal Januari 1949 apabila pemimpin Melayu ketika itu Datuk Onn bin Jaafar daripada UMNO bersedia untuk berkongsi kuasa dengan kaum-kaum lain di tanah Melayu ketika itu. Dan hasilnya tertubuhnya sebuah jawatankuasa perhubungan awam atau yang kita panggil sebagai Community Liaison Committee CLC. Dan CLC ini telah membangkitkan pelbagai isu, antaranya yang dibincangkan oleh CLC ialah pada 1949 ialah bahasa, pendidikan, agama, kerakyatan dan juga ekonomi. Seterusnya kita lihat pula pada insiden 13 Mei 1969. Sedikit sebanyak menunjukkan bahawa masih lagi ada jurang di antara kaum di tanah Melayu, terutamanya di antara kaum Melayu dan juga kaum Cina. Jadi, apa jalan penyelesaiannya? Oleh itu, kerajaan pada 30 Julai 1969 telah mengumumkan rancangan untuk memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia secara berperingkat daripada darjah 1 pada tahun 1970 dan pada tingkatan 6 pada 1982 dan 1983 bagi pelajar tahun pertama di institusi pengajian tinggi. Baik, kita lihat perubahan dasar ini dilakukan kerana medium bahasa dianggap sebagai media terbaik untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan di antara kaum di samping merobohkan benteng ketidakfahaman di antara kaum di seluruh Malaysia. Sekian itu saja. Terima kasih. Melalui kajian topik ini, saya mendapati bahawa kepentingan persatuan kaum dan rakyat Malaysia juga harus mengambil pengajaran dari tragedi sejarah dan memupuk semangat cintakan negara pada diri sendiri. Dan akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada doktor dan ahli kumpulan saya. Refleksi secara kesimpulan tugasan ini menyadarkan kami bahawa perpaduan kaum sangatlah penting bagi sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Saya berpendapat bahawa pembentukan negara maju memerlukan masyarakat yang bersepadu. Oleh itu, saya berharap semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat perlu diterapkan. Tugasan ini sedikit sebanyak meningkatkan pemahaman saya mengenai kepentingan perpaduan terhadap kemajuan negara. Terima kasih diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian dalam menyiapkan tugasan ini. Seperti kita tahu, semangat perpaduan dan patriotik dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum sangat penting dalam membangunkan negara Malaysia sebagai negara maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana semua ahli kumpulan kami dapat menyiapkan tugasan yang diberikan walaupun dibatasi kesibukan tugas harian yang lain. Kami memilih tema pengalaman dan harapan untuk Malaysia dengan tajuk Bersatu Hati untuk Melahirkan Malaysia Maju. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, apa yang ingin disampaikan oleh kumpulan kami ialah perpaduan dan keamanan negara kami sekarang amat penting dan harus digegarkan.